BN Stream Night. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, seluruh warga Malaysia. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini 11 Januari 2013, malam Jumaat malam Sabtu yang cukup indah. Pada hari ini kita diketemukan dalam rancangan Bual Bicara yang menampilkan tokoh terhebat, tokoh tersohor kita. Berkata pantun, pucuk bau delima batu, anak semilang di tapak tangan. Hari ini kita bertemu, mudah-mudahan pertemuan kita beroleh keberkatan. Alhamdulillah, keberkatan di bumi Malaysia yang tercinta ini dapatlah kita mengecapi kenikmatan hidup yang aman damai, perpaduan yang subur dengan nikmat pembangunan yang dizahirkan, yang dibina atas keprihatinan pemimpin Barisan Nasional yang kini diterajui oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Alhamdulillah, hari ini bersama tetamu kita, pemimpin yang hebat, Saudara Hamizun bin Khairuddin, selaku Presiden GAP ataupun dengan ringkasannya GAP ataupun dengan nama panjangnya Gagasan Anti Penyelewengan Selangor, yang cukup lantang, yang kuat bersuara untuk memastikan Pakatan yang memerintah Selangor ketika ini ditumbangkan dalam pilihan raya ke-13. Saudara Hamizun bin Khairuddin yang dilahirkan di Kampung Rantau Panjang Kelang, bekas juga pemimpin ataupun orang politik daripada Pakatan Keadilan Rakyat yang kini telah menyokong kepimpinan Barisan Nasional, didatangkan khas untuk membicarakan polemik, krisis, penyelewengan, permasalahan yang berlaku khususnya pimpinan Pakatan Rakyat ataupun dengan nama hebatnya, dengan nama glamournya kini, rejim Pakatan Rakyat. Apa khabar Saudara Hamizun? Terima kasih Datuk Azami. Alhamdulillah, masih lagi senyum ceria bersama-sama pada malam yang berbahagia ini. Walaupun petang tadi selepas berdemonstrasi di Masjid Negeri Salam, kabarnya ramai yang hadir untuk menyokong, untuk menidakkan kalimah Allah dipergunakan dipergunakan oleh agama lain. Mungkin boleh sedikit cerita apa yang berlaku di sana, bagaimana sambutan orang ramai terhadap apa yang diluahkan atau didayangkan oleh Duli Yang Mulia Sultan Selangor khususnya. Mungkin sedikit boleh ceritakan sebelum kita masuk ke topik kita yang akan kita bicarakan pada hari ini. Terima kasihlah Datuk Azami dan BN Stream yang sudi untuk menyebut saya dalam siri bual bicara seperti ini, yang saya fikir sangat perlu untuk kita terus membanyakkan informasi kepada masyarakat luar, dalam dan luar negara. Ya. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini, hari Jumaat, tadi selepas solat Jumaat, kita mengadakan sedikit himpunan di Masjid Negeri Selangor di Shah Alam. Selepas kita bersalaman dengan Duli Yang Mulia Tuanku Sultan Selangor, kita turun dan kita mengadakan himpunan sebagai tanda bantahan kita. Puncanya adalah Lim Guan Eng apabila pada minggu lepas ataupun beberapa minggu yang lalu meminta kepada kerajaan persekutuan untuk membolehkan kalimah Allah itu digunakan dalam Bible bahasa Melayu. Dan beberapa hari yang lalu Duli Yang Mulia Sultan Selangor telah membuat penegasan dan ketetapan bertitah berdasarkan kepada enactment yang ada di Negeri Selangor. Dan enactment itu dibuat dalam tahun 1988, memang dengan jelas perkataan nama Allah itu hanya boleh digunakan oleh agama Islam sahaja. Ya, betul. Dan enactment ini dibuat berdasarkan kepada artikel 11.4 Perlembagaan Persekutuan, yang menyebut antara lain bahawa agama bukan Islam tidak boleh dikembangkan kepada orang Islam. Ya. Dan fatwa juga telah dibuat untuk tujuan itu, dan apabila ada cuit-cuitan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin DAP yang mahukan kalimah Allah ini digunakan dalam Bible Melayu, saya fikir penetapan dan titah yang dibuat oleh Tuanku itu sangat tepat. Jadi kami lepas solat Jumaat tadi melahirkan rasa
rasa sokongan kami kepada Sultan Selangor atas titah itu, dan kami menyebut antara lain bahawa Sultan sebagai ketua agama Islam di negeri Selangor harus terus mempertahankan Islam, harus terus mengembangkan Islam, harus terus memastikan Islam berada di tempat yang sewajarnya. Dan apabila titah Sultan telah dinyatakan, sewajarnya Menteri Besar jangan main politik lah dalam soal agama ini. Dan itu, alhamdulillah kita mengumpulkan tidak kurang daripada 1,000, 1,500 dengan lebih daripada 100 NGO. Alhamdulillah. Itu nampaknya satu langkah yang cukup menarik, satu langkah yang berani untuk memastikan bahawa kecemerlangan Islam itu tidak boleh diperkotak-katikan oleh agama lain atau bangsa lain. Dan hari ini apa yang ingin kita bicarakan dalam rancangan Bola Bicara kita bersama BN Stream pada hari ini, yang alhamdulillah disiarkan secara langsung ke seluruh negara dan bahkan ke seluruh dunia, dan mungkin juga akan disiarkan secara ulangan di YouTube di media masa hari ini. Apa yang ingin kita bicarakan, apa yang ingin kita bincangkan pada hari ini, rentetan daripada kehebatan saudara, iaitu pada 2 hari yang lepas, tak silap saya pada hari Rabu yang lalu, telah membuat sidang media. Jadi sidang media itu berbentuk atau berbunyi Jom Tolak Pakatan. Jadi saya pasti dan cukup percaya bahawa rakyat di negeri Selangor khususnya dan rakyat di Malaysia amnya ingin mengetahui apakah perkara yang mau disampaikan kepada rakyat berkaitan dengan perkataan Jom Tolak Pakatan. Mungkin boleh diterangkan kepada kita pada hari ini. Gagasan anti penyelundupan Selangor GAPS bersama lebih daripada 40 NGO lain di seluruh Selangor dengan kekuatan cawangan lebih daripada 100, kekuatan ahli lebih daripada 150,000. Kita melihat bahawa kita akan menghadapi pilihan raya dalam tempoh 2-3 bulan yang akan datang. Sebelum kita menghadapi pilihan raya, seperti mana biasa anak kita, at the end of the term, mereka akan bawa balik buku report card. Dalam buku report card itu akan dituliskan sama ada mana mata pelajaran yang cemerlang, mana pelajaran yang fail. Ya. Jadi kami berpendapat, NGO berpendapat bahawa setelah kita 5 tahun diperintah, hampir 5 tahun diperintah oleh Pakatan DAP, PKR dan PAS, kita ingin melihat adakah mereka berjaya memerintah negeri Selangor dengan baik. Ya, kalau anak kita bersekolah, setiap tahun ada satu buku report. Bermakna kini Pakatan Rakyat yang bersama dengan DAP, PKR, PAS ni ada 4 report card. Jadi adakah 4 report card ini menzahirkan ketidakupayaan memerintah negeri Selangor? Saya fikir telah makin jelas, ya, sudah terang lagi bersuluh. Ya, selama 5 tahun diberikan mandat oleh rakyat, mereka telah gagal. Bukan setakat gagal, mereka mempamerkan kelibat politik yang tidak pernah kita sangka-sangkakan. Mereka seperti menjadi beruk dapat cincin. Ya, bukan membaiki tetapi seperti tikus membaiki labu. Ya, dan kita sebagai rakyat Selangor yang duduk di kampung, ya, dan kita melihat dalam banyak perkara kegagalan itu berlaku kan, dan tidak ada soal pembangunan. Pembangunan telah dibuat di zaman Barisan Nasional memerintah selama lebih daripada 50 tahun. Mereka datang dengan cuci kaki, semua dah ada. Itu pun banyak penyelewengan. Banyak penyelewengan. Kita akan kupas satu persatu. Ya. Dan saya cukup tertarik dengan slogan yang saudara maklumkan 2 hari lepas. Perkataan rejim Pakatan DAP, PKR dan PAS dibelenggu berbagai masalah. Yang menarik perkataan rejim tu. Kalau dalam zaman komunis itu kekuatan rejim ini cukup satu sebutan yang bagi kita satu sebutan yang cukup tak baik bagi satu kumpulan. Itu satu benda yang disampaikan sekarang ni seolah Pakatan Rakyat ni memang gagalnya terlalu teruk sehingga mendapat gelar rejim. Mungkin boleh ditambahkan. Ya, kita melihat mereka telah gagal dan bukan sekadar gagal,
Mereka tidak mahu mendengar pandangan rakyat. Oh, itu yang menyebabkan Yes. mendapat gelaran rejim. Mereka menjadi sebuah kerajaan yang disebut dalam buku politik sebagai kerajaan totalitarian. Oh. Kerajaan yang berpusat kepada pemimpin-pemimpin sahaja, tapi mereka tidak mendengar pandangan rakyat. Masalah air yang timbul pada hari ini, kan, di kawasan Gombak, di sebahagian Lembah Kelang, dah seminggu dua ini, kan, air tak ada dan sebagainya. Ini kita telah beritahu lebih daripada 2 tahun lalu bahawa masalah air akan wujud di Selangor 2014. Tak sampai 2014, 2013 sekarang, kita telah menghadapi masalah air. Kita dah beritahu 2 tahun lepas. Mereka tak dengar. Kan? Kemudian dalam berbagai isu yang lain, soal pembinaan rumah-rumah murah. Kan, rakyat Selangor perlukan rumah murah, tetapi yang mereka banner, yang PKS banner sebagai contoh dalam tempoh 4 tahun ini bukan rumah murah tetapi rumah mahal. Rakyat mana yang mampu untuk membeli kondominium yang harganya 600,000, 700,000 di Jelatik? Ya. Rakyat mana yang mampu untuk membeli rumah seperti itu dengan pendapatan yang tidak berapa tinggi di negeri Selangor? Ya. Mereka tidak mendengar keluhan rakyat. Ya, mereka kemaruk untuk melaksanakan kuasa mereka dan dalam beberapa keadaan bagi saya mereka telah menindas rakyat. Jadi maksudnya dalam arti kata pendeknya, kerajaan yang memerintah negeri Selangor sekarang menindas rakyat. Kita boleh lihat banyak gerai-gerai makan orang Melayu dirobohkan. Di Kelang bukan satu, bukan dua, berdozen-dozen. Berdozen-dozen dirobohkan. Di Kelang sebagai contoh, tempat kedai makan orang Melayu sangat terhad. Jadi ada yang membina gerai sementara di tanah yang mereka sewa di Bandar Kelang. Majlis Perbandaran di bawah kerajaan negeri datang merobohkan. Itu bukan cara nak menyelesaikan masalah rakyat. Kalau kurang tempat untuk berniaga, kerajaan negeri, kerajaan tempatan kena buat tempat untuk orang Melayu berniaga. Saya fikir mereka sudah out of dated untuk terus memerintah. Itu sebab tagline kita, jom tolak pakatan. Alhamdulillah, satu usaha yang cukup menarik, satu usaha yang saya rasa cukup cantik untuk diketengahkan, untuk diwawarkan kepada seluruh rakyat negeri Selangor, untuk seluruh rakyat Malaysia bahawa apa kata rakyat ini terang, jelas, gagal memimpin negara. Jadi saya dalam hal ini saya percaya Saudara Hamizun tidak keseorangan untuk menggerakkan ataupun untuk melaksanakan tugasan yang berat ini. Mungkin ada NGO lain yang terus sama bergabung, terus sama membantu untuk melaksanakan misi jom tolak pakatan ini. Alhamdulillah kita mendapat komitmen so far lebih daripada 40 NGO. Dengan lebih daripada 100 cawangan seperti yang saya sebut tadi, dengan lebih daripada 150 orang, 150,000 orang ahli. Antara yang turut serta bersama kita adalah Perkasa Selangor. Perkasa Selangor yang diketuai oleh Datuk Ibrahim Ali. Datuk Ibrahim Ali dengan YDP-nya Saudara Abu Bakar Yahya di Selangor. Kemudian kita ada Jati Selangor yang diketuai oleh Saudara Norman Toha, Setiausaha Agungnya. Kemudian kita ada anak muda Waris Melaya. Kemudian kita ada Majlis Belia Selangor, Majlis Belia Daerah seluruh negeri Selangor. Kita ada Ikatan Dakwah dan Ikatan Dakwah Islam Negeri Selangor. Kita ada Pergerakan Belia 4B. Kita ada Persatuan Anak Ihsan Selangor. Kita ada 6 bikai Indian base NGO. Bagaimana dengan NGO daripada kaum Tionghoa? Cina, kita ada JCM, Jaringan Cina Malaysia bersama. Terus sama serta. Yes. Dan keseluruhannya kita ada lebih ke dalam 40 yang kita boleh gembelingkan. Kehebatan mereka adalah mereka menjala di peringkat akar umbi, di peringkat kawasan parlimen, di peringkat kawasan DUN. Kita ingin menyelaraskan. Adakah mereka ini hadir, datang secara sukarela ataupun ada memberikan sesuatu yang dijanjikan kepada mereka? Tiada paksaan. Tiada paksaan. Kita hadir dengan penuh kerelaan bahawa kita prihatin, concern dengan apa yang berlaku, dan kita ingin menyatakan kesudian kita untuk bersama-sama dengan pimpinan-pimpinan yang mahu melakukan perubahan di negeri Selangor. Ya. Kita so far tidak menyokong mana-mana parti, cumanya kita menyatakan jom tolak pakatan. Pakatan itu adalah DAP, PKR dan PAS.
Terima kasih kepada BN Stream yang sudi untuk menjemput saya. Satu perkara yang menarik sebenarnya, satu fenomena yang perlu dijelaskan kepada rakyat, bahawa kesungguhan saudara Hamizul ini bukan saja hanya dibantu oleh 40 NGO, tetapi saya rasa elok seluruh NGO di Sabah untuk bersatu hati, menggembling tenaga untuk menyokong gerakan yang cukup cantik untuk menghentikan pemerintahan rejim PAS, PKR dan juga DAP. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Hamizul yang sudi bersama kami dalam bual bicara pada hari yang cukup istimewa ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini kepada seluruh penonton di Malaysia dapat penjelasan ataupun dapat informasi terkini berkaitan dengan satu perkara ataupun satu kewajipan yang dibawa oleh saudara Hamizul yang bertajuk Jom Tolak Pakatan. Dan insyaAllah kita akan bertemu sebentar lagi, dan kita akan bertemu sebentar lagi. Terima kasih. BN Stream, live and live. 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 BN Stream, live and live.
BN Stream, live and live. BN Stream, live and live. BN Stream, live and live. BN Stream, live and live. BN Stream, live and live. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan Bual Bicara BN Stream yang dibawakan khas istimewa untuk anda semua. Okey, masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Saudara Hamizun Khairuddin, tokoh hebat, tokoh terbilang yang memperjuangkan khususnya dalam arena politik. Pada hari ini yang dibawakan khas, yang dinyatakan khas, bukan mudah bahkan Saudara Hamizun yang penuh jadualnya, penuh aktivitinya, padat dengan berbagai-bagai program untuk memastikan bahawa rakyat negeri Selangor khususnya di Malaysia memahami, mengetahui ketidakbaikan khususnya pemerintahan rejim Pakatan Rakyat. Okey, sepanjang perjalanan saya daripada Kajang sebenarnya melalui highway Hulu Kelang sebelum sampai ke studio BN Stream ni. Jadi saya ternampak satu kawasan di Hulu Kelang khususnya, iaitu ada tulis saya buat Empangan Kelanggit. Jadi bila saya ternampak Empangan Kelanggit, saya membayangkan suatu empangan yang cukup besar, satu empangan yang hebat, satu empangan yang menyediakan air khususnya rakyat negeri Selangor dan sekitarnya. Jadi saya membayangkan sekiranya Empangan Kelanggit ini tidak ada air, kompom, rakyat menderita, rakyat susah, bagaikan satu malapetaka yang besar. Ya. Sekiranya ada air pula, lempahan yang banyak juga akan mengakibatkan satu bencana yang besar. Jadi saya terbaca, terdengar seperti mana yang Saudara Hamizul sampaikan dalam sidang media yang lalu, menyebut 20 dalil jum tolak pakatan. Saya kaitkan dengan Empangan Kelanggit itu
ada perkataan gate yang disampaikan oleh Saudara Mizun, antaranya manifesto gate dan sebagainya. Mungkin boleh jelaskan kepada kami apakah itu 20 dalil yang mengaitkan jom tolak pakatan? Ya, Datuk, saya nak betulkan Datuk sikit. Saya ni bukanlah tokoh politik atau saya sekadar insan kecil, insan kerdil yang berjimat jinak bersama dengan kawan-kawan NGO yang lain. Tapi sumbangan cukup besar sebenarnya. Alhamdulillah. Datuk, jom tolak pakatan ini menghadapankan 20 dalil. 20 dalil. Jom tolak pakatan. Kita nak rakyat sedar 20 dalil ini kenapa kita punya asas untuk menolak pakatan PKRDAP dan PAS. Ya. Dan kita punya tagline jom tolak pakatan, tetapi kita punya punchline itu bermula dengan Watergate. Watergate. Oh. Skandal Watergate adalah skandal yang wujud di Amerika Syarikat 1972-1974. Satu-satunya skandal presiden yang ke-37 Richard Nixon meletakkan jawatan. Kerana beliau didapati terlibat untuk mempertahankan skandal Watergate waktu itu. Accountability yang dimiliki oleh Richard Nixon ini sangat tinggi. Ya, sehingga beliau meletakkan jawatan. Dalam tempoh yang cukup panjang tamadun Amerika Syarikat, satu-satunya presiden Amerika Syarikat yang letak jawatan Richard Nixon. Skandal Watergate. Kerana gambaran ini membuktikan bahawa Pakatan Rakyat Selangor akan hancur seperti yang berlaku di Amerika. Saya lihat soal accountability kepimpinan. Kepimpinan. Maknanya Richard Nixon mengutamakan negara. Richard Nixon mengutamakan negara lebih daripada kepentingan peribadinya dan lebih daripada kepentingan partinya, Parti Demokrat waktu itu. Ya. Dan ini yang kita nak lahirkan di kalangan pemimpin kita. Sama ada di luar BN ataupun di dalam BN, accountability harus ada. Dan Watergate itu adalah menjadi punchline kita. Selain pada skandal Watergate, kalau kita lihat di Amerika Syarikat, skandal yang kedua tetapi yang tidak menyebabkan presiden letak jawatan adalah skandal Monica Lewinsky yang melibatkan Bill Clinton dalam tahun 1988 begitu. Tetapi yang lebihnya skandal Watergate adalah Richard Nixon meletakkan jawatan. Ini merupakan asas-asas accountability. Ya, di Selangor, kenapa kita tolak pakatan? Yang pertamanya Manifesto Gate tu. Manifesto Gate. Dalam pilihan raya yang lepas, 2008, mereka menjanjikan bulan, bintang dan matahari tu. Mereka menjanjikan 39 janji-janji manifesto. Tetapi yang dilaksanakan cuma 8. Cuma 8. Ada 31 lagi manifesto yang mereka janjikan tidak dilaksanakan. Oh, okey. Dan bila kita desak MB, MB kata apa tu? MB kata adalah janji manifesto ini bukan perjanjian. Jadi tidak perlu dilaksanakan. Saya fikir MB cuba untuk membodohkan rakyat Selangor. Kita ada berpuluh universiti di negeri Selangor, kita punya menteri besar yang cuba untuk membodohkan pemikiran rakyat. Kan? Apa salahnya MB minta maaf saja? Kan? Kita akan laksanakan dalam tempoh lepas kita diberikan kuasa. Tapi MB kata tidak begitu. MB kata manifesto ini bukan satu perjanjian. Jadi bila bukan perjanjian, ianya tidak perlu dilaksanakan. Datuk, orang yang berjanji dia kena tepati. Betul. Kalau dia tidak tepati janji, apatah lagi dia pemimpin, dia boleh digelar sebagai orang munafik. Ya? Dan saya tidak fikir kita perlu memiliki seorang menteri besar yang munafik. Seperti benarkah seperti mana yang dijanjikan dalam Manifesto Gate yang pimpinan negeri Selangor yang diketuai oleh Menteri Besar Khalil Ibrahim gagal menyediakan ataupun gagal melunaskan hutang kepada rakyat berjumlah 2.4 bilion. Sebagai contoh Datuk, mereka dimasukkan dengan berhutang dengan 2.4 bilion kepada rakyat. Mereka menjanjikan penurunan cukai pintu dalam pilihan raya yang lalu. Sekarang bukan maintain, meningkat melebihi 30%. Yes. Maknanya kalau kita
kalikan jumlah rumah yang ada di negeri Selangor dengan peningkatan yang mereka janjikan, juga dengan pengurangan yang sepatutnya mereka janjikan, peningkatan yang mereka laksanakan dengan pengurangan yang mereka janjikan, kalau kita calculate Datuk, ianya melebihi lebih daripada 2.4 bilion ringgit. 2.4 bilion. Satu jumlah yang cukup besar. Sangat besar Datuk. Sangat besar. 2 kali bajet negeri Selangor baru sampai 2.4 bilion. Iya. Ya. Wow. Kan. Dan pasti ianya meresahkan rakyat ni. Ibu tunggal juga resah tu. Ibu tunggal resah. Mereka menjanjikan jumlah setiap ibu tunggal diberikan bayaran setiap bulan. Setiap bulan. Tapi dah 4,5 tahun, hampir 5 tahun, tak ada duit pun 1 sen diberikan. Dan yang lebih peliknya dalam isu ibu tunggal yang menuntut habuan daripada Kerajaan Negeri Selangor adalah MB kata, okey, tunjukkan saya slip. Ini MB kata, tunjukkan saya slip yang anda semua mengundi Pakatan Rakyat. Baru saya boleh beri. Datuk, duit yang ada di Negeri Selangor dalam Kerajaan Negeri Selangor bukan duit Pakatan Rakyat. Itu merupakan duit rakyat yang harus diagihkan tanpa mengikut memilih bulu. Ya. Itu antara contohnya. Itu antara contoh. Ada contoh lain selain daripada ibu ada tunggal. Ibu tunggal, kanak-kanak, tadika. Kemudian golongan belia yang masuk universiti, mereka menjanjikan masuk universiti saja diberikan RM1,000, itu pun dipilih-pilih. Ya, kan, geng-geng belah mereka saja yang diberikan RM1,000. Tetapi rakyat biasa, rakyat marhain tidak diberikan. Jadi pada pengagihannya tidak disalurkan secara meluas. Pengagihannya diberi kepada kroni dan anak kroni dulu. Satu penipuan yang cukup dahsyat. Ya, yang cukup terkesan dan cukup subtle sifatnya, Datuk. Jadi bagaimana pula dengan isu air gin yang sekarang cukup panas dibincangkan, cukup panas diperkatakan berkaitan dengan NK, dan sekarang ni kita pun ada mengalami krisis air di negeri Selangor, khususnya di AU3, di Hulu Kelang, di Bangsa Maju dan sekitarnya. Mungkin ini juga satu perkara yang membuktikan pimpinan Pakatan Rakyat di Selangor gagal. Kementerian yang menjaga air telah beritahu kepada Kerajaan Negeri Selangor bahawa keperluan air bersih Selangor ini ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Itu sebab Kerajaan Persekutuan mencadangkan pembinaan apa yang disebut sebagai Loji Langat 2. Tapi Menteri Besar Selangor ada menyebut air banyak di negeri Selangor, tidak ada masalah. Ya betul, Datuk. Air hujan banyak, air longkang banyak, air sungai banyak, air lombong banyak. Kalau gitu kita sarankan saja MB Selangor kalau minumnya bukan minum air paip, Datuk. Air hujan, air longkang, itu air percuma, Datuk. Semua percuma. Memang Allah berikan anugerahkan air percuma. Kalau gitu, kalau mahu air percuma, Datuk, kita takung saja air bila hujan, dan kita gunakan air itu untuk membasuh, untuk memasak, untuk mencuci kereta. Ya tu. Tapi kita yang mahukan adalah air bersih, yang diproses, yang dirawat, yang kita buka pipe itu, kita boleh minum terus dan tidak masuk hospital. Ini air yang dirawat. Dan air ini telah diuruskan oleh Syabas, Syarikat Bekalan Air Selangor. Ya. Antara air yang terbaik di Malaysia, air terawat yang terbaik di Malaysia adalah yang dikeluarkan oleh Syarikat Bekalan Air Selangor, Syabas. Yang sebahagiannya saham Syabas ini adalah saham yang dimiliki oleh kerajaan negeri melalui anak syarikat-syarikatnya. Dan Kerajaan Persekutuan telah beritahu bahawa Loji Langat 2 ini harus dibuat kerana 2014 dengan peningkatan penduduk, dengan industri yang berkembang di negeri Selangor, jikalau ia tidak dapat dibina, dibimbangkan bahawa air di Selangor tidak mencukupi untuk diagih-agihkan kepada rakyat. Jadi ini terbukti ianya akan membantutkan pertumbuhan ekonomi di negeri Selangor. Betul? Telah berlaku. Telah berlaku. Syabas saya dikabarkan sejak daripada 2 tahun yang lalu tidak meluluskan pembinaan kilang-kilang baru di Selangor. Di Selangor? Yes. Antara kawasan-kawasan yang terlibat?
Saya fikir lebih daripada 250 kilang baru telah tidak diluluskan oleh Syabas. Tidak diluluskan. 250. Yes. Jadi kerana Syabas menyatakan bahawa jikalau kilang-kilang ini diluluskan pembedaannya, dibimbangi bahawa air Selangor akan lebih cepat tidak cukup kepada rakyat. Syabas juga tidak meluluskan pembinaan kawasan-kawasan projek-projek perumahan yang baru. Rumahan. Bukan satu, bukan dua, saya fikir berpuluh. Puncanya apa, Datuk? Kerana soal logi yang tidak cukup. Logi yang tidak cukup. Logi yang tidak cukup. Dan kerja menjadikan logi ini ada kerja kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Okay. Syabas hanya menguruskan soal air. Dan ini terbukti dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Di Gombak, kita boleh lihat. Lebih 2 minggu. Lebih 2 minggu. Di Taman Kenari, Kajang, lebih 2 minggu. Sehingga problemnya, Datuk, bila isu airnya dipolitikkan, mangsanya siapa? Mangsanya rakyat. Ya? Syabas adalah syarikat yang menguruskan dan ada perjanjian konsesi. Dan perjanjian konsesi ini dibuat berdasarkan kepada kepentingan negeri, kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Tapi bila isu ini terlalu dipolitikkan, we are not moving forward, Datuk. Kita undur ke belakang. Akibatnya, rakyat Gombak sekarang merasai. Belum pun 2014. Satu fenomena yang cukup menakutkan bagi rakyat Selangor khususnya. Jadi bagaimana pula dengan skandal 1 bilion bill out kroni pakatan dalam isu Talam Gate? Talam Gate adalah suatu lagi isu yang sangat jelas pada saya. Bagaimana syarikat kroni yang memiliki tanah, ya, yang syarikat itu berhutang kepada kerajaan negeri kerana dia tidak membayar duty hasil dan sebagainya. Satu jumlah. Ya. Dan melalui restructuring syarikat itu dan tanah itu, akhirnya kerajaan negeri beli tanah. Ya. Yang akhirnya, kroni yang dulunya hampir muflis diselamatkan oleh kerajaan negeri. Dan adalah satu perkara yang tidak munasabah bila orang yang berhutang dengan kita, akhirnya dia menjadi kaya raya bila dia melupuskan hutangnya kepada kita. Apa kerja kerajaan negeri nak membeli hutang? Ya. Dan ianya melibatkan jumlah wang yang cukup banyak. Cukup banyak. 1 bilion. Ya. Dan saya berpendapat jika kroni boleh diselamatkan, lebih baik wang itu digunakan untuk membayar hutang-hutang rakyat negeri Selangor yang duduk rumah PKNS. Itu yang rakyat mahukan sebenarnya. Yes. Ya. Dan kita menuntut kepada kerajaan negeri Selangor, kalau kamu boleh bail out kroni, sila bail out rakyat yang duduk di rumah-rumah pangsa, rumah-rumah murah. Ini juga harus dibela oleh kerajaan Pakatan DAP, PKR dan PAS. Bagaimana dengan PKNS? PKNS ni lebih hebat, Datuk. Lebih hebat, Datuk. Zaman Barisan Nasional, gaji allowance milik pengurus besar dalam 15,000. Terkini 3 kali ganda, Datuk. 3 kali ganda. Jumlah yang cukup banyak. Rakyat kena perlu tahu ni. Rakyat kena perlu tahu. 3 kali ganda. Kan? Dan gaji AGM, timbalan pengusaha juga meningkat. Kan? Zaman BN, kita bina rumah kos rendah. Zaman sekarang PKNS tidak buat rumah kos rendah, dia buat rumah kos mewah. Kondominium, rumah semi di Banglo dan sebagainya. Di Datum Jelatik, di Sepadanan Kuala Lumpur, Ulu Kelang. Kita melihat bagaimana Datum Jelatik ini akan membina ratusan rumah-rumah yang tidak mampu dimiliki oleh golongan-golongan sederhana maupun golongan-golongan yang berpendapatan yang rendah. Ya. Dan PKNS juga di zaman Barisan Nasional, dia tidak membuat loan, Datuk. Tidak membuat. Yes, zero loan, zero pinjaman. Boleh cek. Ya. Tetapi apa yang berlaku sekarang, apabila harta itu telah bersih,
Harta itu dicagarkan untuk buat pinjaman. Untuk melaksanakan projek yang lain. Kebijaksanaan pemimpin yang dahulu adalah mereka buat laksanakan projek tanpa loan. Tanpa loan. Bersih loan. Zero gearing. Tetapi beberapa pemerintahan Pakatan Rakyat, Khalid Ibrahim, walaupun tokoh korporat, ya, untuk melaksanakan projek besar, hartanah itu dicagarkan. Datuk akhirnya bila mereka kalah, Datuk, Kerajaan Barisan Nasional akan menanggung hutang yang mereka bukan. Bukan 1-2 ringgit, tetapi lebih berjuta-juta ringgit. Inilah dia gambaran ataupun bukti menunjukkan bahawasanya kita perlu menolak Pakatan Rakyat Pilihan Raya ke-13 yang akan menjelang tiba tidak berapa lama lagi. Jadi kita berehat sebentar. Sayangi Selangor, yakini BN. BN Stream, live and live. 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 BN Stream, live and live.
BN Stream Live and Live. BN Stream Live and Live. BN Stream Live and Live. Alhamdulillah bertemu lagi dalam rancangan Bual Bicara BN Stream yang dibawakan secara langsung pada hari yang berbahagia ini bersama tokoh. saya suka menyebut perkataan tokoh sebenarnya. Panjang pula kita hari ini ya Datuk ya. Kerananya saya melihat untuk memastikan bahawa negara ini ataupun Selangor ini terus maju, terus hebat, terus dikenali bukan sahaja di Malaysia tetapi dikenali di seluruh dunia, kita perlukan tokoh-tokoh yang hebat. Jadi antaranya Saudara Hamizun yang saya cukup berketerampilan untuk menjadi tokoh yang hebat di negeri Selangor. Jadi saya tak langsung sebenarnya menghampiri pilihan raya yang tidak berapa lama lagi. Jadi pastinya rakyat negeri Selangor mahu melihat, mahu mencari, mahu menobatkan pemimpin-pemimpin yang berkepribadian. Sama ada kepribadian moralnya, sikapnya, cara mengurus negara. Jadi mungkin ada sedikit cadangan, pandangan yang mungkin mau dikatakan oleh Saudara Hamizun, khususnya untuk rakyat mengetahui pemimpin yang bagaimanakah rakyat perlukan di negeri Selangor. Ya Tok, dalam kita punya 20 dalil jom tolak pakatan, kita mengenengahkan 6 isu moral yang berlaku di Selangor yang menjadikan pemimpin-pemimpin Selangor dilihat sebagai pemimpin yang tidak ada moral dan tidak ada akhlak. Datuk, akhlak ni penting Datuk dalam kepimpinan. Ya. Dan antara sebab Nabi Muhammad SAW itu diutuskan kepada umat adalah untuk memberikan contoh kepada akhlak yang mulia Datuk. Ya, betul. Dan bila Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran Datuk. Jadi mempunyai pemimpin yang mempunyai akhlak yang mulia, disiplin yang mulia, perangai yang mulia adalah sebenarnya sangat dituntut oleh Islam. Ya. Dan malangnya dalam tempoh 5 tahun ini kita melihat yang pertamanya rumah urut bercambah Datuk. Rumah urut bercambah Datuk. Dulu saya melihat data-data yang ada zaman sebelum daripada ini lebih kurang dalam 600-700 saja. Rumah-rumah maksiat. Terkini di sini bukan 600-700 itu 6,000-7,000. Wow, lempahan dan penambahan yang banyak. Ini realiti Datuk. Realiti. Dulu Datuk di Shah Alam tidak ada pusat karaoke. Shah Alam. Bandar Melayu, bandar Islam yang dibangun oleh Barisan Nasional tidak ada pusat karaoke. Dulu di Shah Alam tidak ada panggung wayang. Dulu di Shah Alam tidak ada rumah urut. You can check Datuk. Zaman ni. Sekarang Datuk, Masya-Allah. Di Seksyen 7 tempat anak kita yang belajar di UiTM yang lebih dari 60,000 itu
Rumah urut bukan 1 2 Datuk. Allahu Akbar. Karaoke bukan 1 2 Datuk. Dan ini sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan. Sabak berenam untuk kawasan kampung. Dulu tak ada rumah urut, sekarang bukan 1 bukan 2, berdozen-dozen di Sabak berenam. Ya. Dan ini contoh-contoh yang realiti. Ini bukan fitnah Datuk. Datuk balik kampung tengok. Itu satu. Ya. Kita tahu betapa pemimpin-pemimpin PKR terlibat dengan skandal seks. Anwar Ibrahim terlibat dengan China Doll. Ya. Main kondakan dia dengan China Doll. Atau dah tengok belum isi dia. Kan? Kita tahu bagaimana Azmin Ali. Azmin. Oh, gambar tu. Oh, cun juga tu. Taste tinggi. Tengok gambar dia tu. Tapi tempat tak sesuai. Tempat tak sesuai. Makan aiskrim dalam jamban tu. Oh, tempat tak sesuai. Ada esko dah tu. Yang telanjang bulat. Wah. Perempuan Datuk pakai esko lelaki. Telanjang bulat. Telanjang Dalam media maya Datuk. Oh. Kan, jangan sebut nama. Tak baik. Ada ustaz Datuk. Ada ustaz. Pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi. Bukan tidur Datuk. Bagi kaunseling. Dalam bilik yang tertutup. Susah nak cari satu. Pukul 3 pagi Datuk. Timbalan ketua penerangan. Satu pakar motivasi yang cukup hebat ni. Hebat Datuk. Hebat. Hebat melibas Datuk. Dan ini realiti yang berlaku. Itu yang berlaku. Buktinya ada. Tengok saja VCD itu. Cara main konda-kandi Datuk sangat hebat. Tapi yang menghairankan kita, yang menghairankan kami rakyat Selangor, pemimpin yang begini yang masih lagi diterima rakyat. Adakah rakyat tidak tahu, tidak faham, ataupun tidak ambil peduli? Datuk, soal akhlak ini disebut dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran. Ya, bagaimana keturunan Nabi Lut itu yang sekarang bertebaran di kalangan pemimpin-pemimpin PKR. Itu disebut dalam Al-Quran bagaimana bumi diterbalikkan di zaman Nabi Lut apabila ada golongan-golongan yang melaksanakan kes-kes liwat, kes-kes homoseks, kes-kes lesbian Datuk. Dan kita mendoakan kepada Allah ini dijauhkan daripada bumi Malaysia yang pertama. Yang kedua Datuk, ini dunia akhir zaman Datuk. Ya. Pensyarah saya di UIA dulu menyatakan bahawa ada 3 perkara, 3 ta. Ya. Ta yang pertama. Ta yang pertama adalah tahta. Tahta. Ini yang boleh meruntuhkan kita. Ini bukan cabaran pemimpin-pemimpin di mana saja. Cabaran tahta. Kan, lepas satu jawatan, nak satu jawatan, lepas wakil rakyat jadi esko, lepas wakil esko nak jadi MB, lepas MB nak jadi menteri, lepas menteri nak jadi Perdana Menteri. Cabaran tahta. Dalam kata pendeknya tamak lah tu. Tamak. Yang kedua harta. Berebut Datuk, berebut. Bagi RM1 tak cukup, bagi RM1 tak cukup, bagi beratus juta tak cukup. Ya. Cabaran yang ketiga itu nafsu. Wanita. Harta, tahta, wanita. Cabaran nafsu. Kan? Ini pemimpin Datuk yang suka depan belakang Datuk sangat bahaya. Bahaya. Kan? Bukan saja. Depan dia lipat Datuk, belakang dia libas. Oh, bimbang anak saya kat rumah ni. Bimbang sungguh. Inilah realiti tu. Realiti di Selangor adalah orang seperti itu diamanahkan sebagai penasihat ekonomi kerajaan negeri. Orang seperti itu menjadi esko kerajaan negeri. Orang seperti itu menjadi kepala pengurusi kepada PKR di Selangor. Jadi saya melihat di zaman BN benda ini juga berlaku. Tetapi awal-awal lagi orang yang menjawat jawatan Menteri Besar waktu itu diketepikan. Kan? Diadakan pilihan raya semula dan dipilih pemimpin yang lain sebagai Menteri Besar. Tetapi zaman sekarang Datuk berubah. Orang seperti itu dipertahankan. Datuk, zaman sekarang kita tekan punat saja, segala bukti itu ada. Kondakan itu ada dalam YouTube. Kan? Bogel ada dalam blog. Betul. Segala-galanya ada Datuk. Dan saya fikir ini bukan pemimpin yang kita mahu. Perdana Menteri, Presiden Itali letak jawatan kerana skandal seks. Ya. Seorang menteri di Britain dia meletak jawatan kerana dituduh sebagai homoseks.
Dia letak jawatan itu. Tetapi di Malaysia itu dipertahankan. Kan? Bill Clinton hampir-hampir di-impeach, diketepikan sebagai Presiden Amerika Syarikat. Dibicarakan, hampir-hampir di-impeachkan, diketepikan. Kerana mempertahankan, kerana terlibat dengan skandal dengan Monica Lewinsky. Kehebatan politik Barat adalah mereka mempertahankan politik lebih dalam soal mempertahankan negara, bukan mempertahankan individu. Soal akhlak, at least pemimpin Barat dia jaga, Datuk. Yang tak bersih ni, jangan jadi pemimpin politik. Boleh. You terlibat dengan satu perkara, you jangan jadi pemimpin politik. Meniagalah. Tapi bila kita menjadi seorang pemimpin politik, kita harus menjadi manusia yang bersih. Betul. Jadi adakah pemimpin yang berkualiti ini dapat dilahirkan untuk diketengahkan dalam yang sama ada melalui UMNO, sama ada melalui Barisan Nasional, begitu juga dengan Pakatan Rakyat, Pakatan Pembangkang ni. Cabaran berlaku dalam Barisan Nasional. Pemimpin yang terlibat dengan video seks diketepikan, tidak dipilih dalam pilihan raya yang lepas. Ya, betul. Ini berlaku, Datuk, dalam Barisan Nasional. Dihukum sebegitu. Tetapi dalam Pakatan Rakyat tidak. Malah dipertahankan, diagung-agungkan, dijadikan bakal Perdana Menteri. Sehingga esok akan berlangsung satu himpunan Samsidah. Dan saya pun tak faham dengan Samsidah. Samsidah ni siapa? Anak siapa? Pemimpinkah? Mereka mungkin Saudara Hamzun boleh jelaskan. Saya pun tak berapa nak faham benda-benda ni tu. Benda-benda ni sangat licik sifatnya. Samsidah adalah isteri kepada Azmin Ali. Aiskrim. Ya. Aiskrim. Okey, aiskrim. Okey. Okey. Dikatakan. Saya tak tengok videonya, saya tak tengok buktinya. Dikatakan Samsidah terlibat. Dia terlibat dengan penasihat umum PKR sekarang. Ini cerita lama, Datuk. Cerita lama. Tapi videonya, Datuk. Videonya kita ada. Dah dikeluarkan? Saya tak tahu sama ada telah dikeluarkan. Tapi saya belum tengok lagi. Tapi menurut Datuk Nala Karupan, videonya ada. Jadi sama ada ini ni betul ataupun tidak, bila kita tengok video itu, baru kita tahu. Sama ada berlaku atau tidak hubungan main konda-kandi antara Samsidah dengan penasihat umum PKR sekarang. Ketua umum PKR sekarang. Cukup hebat. Tampan, bergaya. Tapi malangnya tu orang yang rosak akhlak seperti ini tak sesuai. Tak sesuai menjadi Perdana Menteri, tak sesuai menjadi menteri dan tidak sesuai menjadi pemimpin. Apatah lagi menjadi pemimpin orang Melayu dan pemimpin orang Islam. Betul. Ini cabaran kita yang besar, tu. Kan? Proses pembersihan ini harus berlaku. Dan kita tak mahu pemimpin-pemimpin yang rosak akhlaknya memimpin rakyat. Sama ada orang itu orang mana-mana parti, Datuk. Dan ini yang kita ajak rakyat. Kita yakin bahawa Datuk Seri Najib boleh memimpin pemimpin yang terbaik. A winnable candidate. Betul. Di Selangor. Dan winnable candidate saya fikir telah menjalani ujian-ujian tertentu. Termasuk ujian akhlak. Dan ini merupakan cabaran yang besar kepada Datuk Seri Najib. Bukan mudah, tetapi perlu dilaksanakan. Kita tak berpisah berbuah dua kali, Zok. Betul. Bukan saja kita, tapi saya pasti dan cukup percaya bahawa rakyat negeri Selangor juga mahukan pemimpin yang bersih, berkaliber untuk memimpin negara. Jadi yang terakhirnya mungkin boleh Saudara Hamizun rumuskan bagaimanakah ataupun mungkin yang dapat digambarkan secara peribadi, bagaimanakah keadaan politik hadapan negeri Selangor khususnya, sama ada ini akan kembali ke tangan Barisan Nasional ataupun masih lagi kekal diperintah oleh Pakatan Rakyat. Mungkin boleh digambarkan atau mungkin ada sedikit lontaran idea yang boleh kita kongsikan sebagai akhirnya. Saya punya pandangan sebagai orang NGO, Datuk. Kesilapan pernah dilakukan oleh Barisan Nasional dalam pilihan raya lalu. Ada kesilapan yang berlaku. Dan Allah sangat berlaku adil, Datuk. Kerana kuasa itu milik Allah. Dalam Al-Quran menyebut bahawa kuasa itu milik Allah. Cuma dipinjamkan kepada manusia. Yang Islam, yang bukan Islam, dipinjamkan. Dan kuasa itu boleh ditarik balik pada bila-bila masa.
Seperti nyawa kita boleh tarik balik pada bila-bila masa. Maknanya kuasa ini milik Allah. Ya? Dan mereka yang melanggar beberapa perkara tentang pemilikan kuasa ini akan dihukum oleh Allah. 208 Barisan Nasional telah dihukum oleh Allah. Dihukum oleh Allah. Kerana kita gagal bersifat amanah kepada rakyat. Rakyat memilih dalam sekelip mata, Datuk, memilih sebuah kerajaan yang baru yang tidak pernah kita jangkakan. Dan kerajaan ini telah melaksanakan tugas selama 5 tahun. Dan 20 perkara ini merupakan perkara yang mereka laksanakan, Datuk. Ini bukan cakap kedai kopi, Datuk. Ini cakap realiti. Cakap realiti. Sebagai seorang peguam, saya dilatih untuk bercakap benar. Okay. Saya ada semua bukti-bukti yang telah saya nyatakan tadi. Yang kita boleh explain satu persatu secara detail. Ya, dan saya yakin bahawa Allah akan menghukum mereka. Allah Maha Adil, Datuk. Ya, mereka yang merosakkan agama, mereka yang merosakkan negara dan mereka yang merosakkan alam, saya yakin akan dihukum oleh Allah. Akan dihukum oleh Allah. Dan proses pilihan raya akan berlaku dalam masa 2 ataupun 3 bulan lagi. Saya yakin bahawa rakyat Selangor telah buat keputusan. Mereka mahu pemimpin yang bersih. Pemimpin yang bersih. Mereka mahu kerajaan yang ada accountability. Ya. Mereka mahu kerajaan yang tidak melaksanakan rasuah. Oh, itu paling utama. Paling utama. Ya. Mereka juga mahu kerajaan yang boleh memberikan kebajikan yang benar kepada rakyat. Kalau dia janji RM100, bagi RM100. Datuk Seri Najib janji RM500, Datuk, dalam BRIM yang pertama. Dia bagi. Ini BRIM yang kedua. Dia bagi, Datuk. Kan, untuk budak-budak anak-anak sekolah kita, dia janji RM100 yang dulu, ini masuk tahun baru. Dibagi dia, Datuk. Mulai minggu depan. Maknanya Datuk Seri Najib melaksanakan apa yang dia cakap. Memenuhi kehendak rakyat. Memenuhi kehendak rakyat. Dan keuntungan kita di Selangor adalah kita mempunyai Ketua Perhubungan, Barisan Nasional dan BN adalah Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib. Dan saya penuh keyakinan bahawa Datuk Seri Najib boleh membawa satu gelombang yang baru kepada rakyat Selangor. Dan saya fikir rakyat Selangor secara majoriti bersetuju bahawa kita harus laksanakan perubahan di negeri Selangor dengan melonjakkan, menabalkan, memilih kerajaan yang baru. Tak lain, tak bukan itu kerajaan UMNO dan Barisan Nasional bersama dengan komponen-komponen parti yang lain. InsyaAllah, Datuk, saya penuh keyakinan. Okey, akhirnya satu patah perkataan saja. Adakah Barisan Nasional BN berjaya dalam pilihan raya? Satu perkataan. Boleh ke tak boleh menang? Boleh, Datuk. Sebab itu sebabnya saya ajak jom tolak pakatan. Alhamdulillah. Jadi itulah ungkapan terakhir yang disampaikan oleh tetamu istimewa kita dalam rancangan Bual Bicara yang dibawakan secara langsung di BN Stream. Mudah-mudahan harapan, doa yang disampaikan ataupun diminta oleh Saudara Mizon dapat kita kecapi melalui pilihan raya yang akan datang. Dan sekian pertemuan kita pada hari ini. Bak kata pantun, anak enggang terbang tinggi, hinggap di ranting, patah ke tanah. Terima kasih pertemuan ini. Moga-moga pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangi Selangor, yakini BN. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, terima kasih. BN Stream, live and live.